بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Jami' Sahihnya melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah melihat Nabi. Aisyah perhati dekat Nabi, Aisyah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk saja pada 10 hari-hari terakhir pada bulan Ramadan al-Mubarak, kesembuhan Nabi, tumpuan Nabi dan perhatian Nabi khususnya amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding kesembuhan dan tumpuan Nabi la yajtahidu fi ghairi pada waktu-waktu sebelumnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menyebut dalam kitab Al-Majmu' yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih, wa yusannu ziyadatul ijtihad fil ibadah fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Yang bermaksud, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disunatkan dapat pahala kalau kita gandakan usaha kita, amal ibadat kita pada malam-malam ataupun pada 10 hari-hari terakhir pada bulan Ramadan al-Mubarak. Wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir shadda al-mi'zar kama fihi sahihain wa qad taqaddam. Bahkan disebut dalam riwayat yang lain, muttafaqun alaih Bukhari Muslim, apabila menjelangnya 10 hari yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikat atau menguatkan ikatan tali sarungnya. Mana tak buat kerja ni dah ibadat khususnya. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malam-malamnya, diberikan tumpuan. Wa aiqadhu ahlahu, dan gerak adik-beradik, gerak ahli keluarga, anak-anak, isteri supaya bangun bersama-sama melaksanakan ibadah pada malam-malam hari-hari yang terakhir pada bulan Ramadan al-Mubarak ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah berikan peluang kepada kita untuk sama-sama kita mempertingkatkan kualiti penghayatan kita pada hari-hari yang terakhir ini. Istighfar kita pada hari ini, istighfar kita pada bulan ini dan pada saat ini tidak sama kedudukan dan nilainya istighfar kita pada bulan-bulan yang lain. Bacaan Al-Quran kita pada bulan yang cukup barakah ini tidak sama martabat dan kedudukannya berbanding dengan pada bulan-bulan hari yang lain. Mudah-mudahan beberapa nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini
kita menyambung pembacaan kitab kita Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, iaitu pada muka surat 190 pada bab menceritakan tentang muslihat iblis terhadap para ulama yang kecukupannya, yakni bagaimana iblis dan syaitan dicuba untuk merosak dan memesong hati para ahli ilmu, para ulama. Itu tajuk kita pada pagi ini, muka surat 190. Kata ustaz dia cerita apa, tapi iblis ni Ramadan mana ada syaitan. Dia tak faham bahawa ada tafsiran, ada makna hadis lain mengatakan bahawa yang kata syaitan kena rantai di bulan Ramadan tu, sebahagian para ulama hadis mengatakan bahawa syaitan-syaitan hak ganas saja. Nah, syaitan-syaitan hak pangkat tinggi saja tu, hak tu kena rantai. Mana kata syaitan hak kecil-kecil itu masih lagi duk ada. Sebahagian tafsiran ulama hadis begitu. Ada lagi maknanya, jangan duk pelik kalau bulan Ramadan ada juga orang buat benda hak tak elok. Jangan duk pelik, dia kata syaitan tak ada apa. Tak, syaitan kalau sesuatu syaitan yang tak ganas tu, dia masih lagi maknanya mempengaruhi dan merosakkan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pada pagi subuh ni tuan-tuan, kita nak tengok tajuk ni, macam mana iblis dia merosak ulama. Ulama pun tuan-tuan, kalau dia tak jaga sungguh-sungguh, dia boleh tergelincir daripada landasan yang sebenar. Ulama, apatah lagi orang awam. Dalam hadis kita baca al-ulama warasatul anbiya, ulama ni pewaris para nabi. Dalam riwayat lain, Nabi SAW tak tinggalkan ad-dirham. Nabi tak tinggal dirham, tak tinggal RM1, tak tinggal pangkat, tak tinggal apa ni, duit-duit pun tak tinggal kepada umatnya. Nabi tinggal al-alim, ilmu. Ilmu. Dan ilmu itu diwarisi oleh para ulama. Tapi yang kita nak bincang ni, ulama yang ada ilmu, tapi ulama yang tergelincir dengan maknanya, dengan bulitan-bulitan syaitan. Baik, kita tengok perenggan yang pertama, 190. Di antara manusia ada yang memiliki hasrat dan semangat yang tinggi, sehingga mereka dapat mendalami pelbagai cabang ilmu-ilmu syarah, berupa ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh, dan juga ilmu sastra. Maknanya ada di kalangan hamba Allah ni, di kalangan manusia ni tuan-tuan, dia ni rajin ngaji, rajin belajar. Ya, kitab dengan diri dia ni memang tak dapat dipisahkan. Kama sadil al-lahmu wal damu, seperti kulit dengan daging, kulit dengan darah, tak boleh nak pisah. Begitu juga ala ahli ilm, bila kata ahli ilm ni, dia mesti kawan dengan buku. Dia kena mesti berkawan dengan buku, bersahabat dengan kitab. Masa kata kalau kita kata bahawa dia ahli ilmu, ulama, tapi kitab pun ada pun dalam 1-2 buku saja kat rumah dia, kita tak kata macam mana. Dia mesti murajaah, dia mesti kuat membaca, dia mesti kuat meneliti hujah-hujah dalam agama. Tuan-tuan, ada di kalangan manusia yang dia semangat, memang bab menuntut ilmu ni dia nombor 1. Apapun ilmu, kitab ke, wacana ke, majlis ilmu ke, memang dia pergi. Ustaz tu ajak, memang dia pergi lah. Apatah lagi semangat dia mendalami cabang-cabang dalam ilmu syarah. Seperti mana yang kita tahu bahawa cabang dalam ilmu syarah ni cukup banyak. Imam Ibnu Jauzi abang ilmu Quran itu pun pecahan pun cukup banyak. Cukup banyak. Begitu juga ilmu hadis pun banyak tuan sekalian. Kalau kita pergi go through ke disiplin ilmu di setiap cabang-cabang ilmu syarah ni cukup banyak kalau kita bahaskan. Ya, sebab tu orang yang menamik dia alim Al-Quran, jangan kita pukul sama kata dia alim ke semua dalam cabang-cabang ilmu syarah. Mungkin dia pakar ilmu Quran saja, dalam ilmu lain dia kurang. Ilmu fiqh dia kurang, ilmu hadis dia kurang. Sebab tu zaman lengkap melengkapi ni kita kena ada zaman kita ni.
lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Ustaz ni terror bab ni, bab faraid. Mungkin dia dalam bab hadis dia tak pandai. Dia kena tanya ustaz pada bab hadis. Kerana kita ni keterbatasan dalam sesuatu cabang-cabang ilmu, cukup tak nak bukan. Baik. Kembali kepada perbahasan. Lalu iblis mendatangi mereka dengan muslihatnya yang lembut. Iblis ni pandai. Dia kata, aku kalau masuk terang-terang dekat ulama ni yang ada ilmu ni, tak boleh. Aku kena masuk jarum halus kat dia. Jarum halus kat dia. Sebab dia ada ilmu, dia tahu. Jarum halus. Sambil membisikkan kesombongan kepada mereka kerana mereka dapat mendalami pelbagai macam ilmu yang dapat mengulurkan manfaat kepada orang lain. Dia ada ilmu. Iblis ni dia memasuk jarum sombong. Jarum sombong tu pasal apa? Hang tu lebih daripada orang. Bila hang ada ilmu, bila hang pandai bercakap dalam bab agama, dalam bab syarak, halal dan haram tu di tangan hang. Macam itulah senang kira. Orang akan rujuk kamu. Orang akan tanya berkaitan hukum hakam. Ucapan kamu didengari oleh orang. Maka iblis ni tuan-tuan, dia pandai. Dia tiup jarum kesombongan tu. Orang awam je. Aku kitab Arab boleh baca kot. Kan? Dia mah. Ang sabar aku ni duk hadir ceramah kot. Ramai pengikut aku ni. Ramai pengikut aku ni. Sombong tu. Tengok cerita dia. Di antara mereka ada yang tidak pernah bosan menggali ilmu dan merasakan kenikmatan dalam penggalian. Tengok. Dia memang terjun dalam bidang ilmu. Bahkan dia tak bosan dalam mendalami sesuatu cabang-cabang ilmu. Dan dia memang ahli alim. Tidak dinafikan. Yang tentu sahaja kerana bisikan iblis. Iblis bertanya kepadanya, sampai bila engkau merasa letih melakukan semua ini? Seolah-olah iblis ni dia tanya soalan dekat hati ahli ulama ni supaya dia ni rasa lagi hebat. Hang sampai bila lah hang nak bergelumbang dengan ilmunya, hebatnya hang. Kan? Hebatnya hang ni tak sama macam orang ni. Orang ni tidur lah. Hang ni baca buku, baca kitab, pergi mengaji. Hang tak sama macam orang lain. Tu. Jarum tu, iblis tu. Tenangkan badanmu dalam memikul beban ini dan lapangkan hatimu dalam menikmati ilmu. Iblis masuk. Tak apa. Hang memang orang mengaji dah. Hang teruskan dengan pengajian hang ni. Nah, hang pikullah beban berat ni. Lapangkan hati kamu dalam menikmati ilmu ni. Syaitan dia masuk lagi suruh buat benda yang baik ni. Sebab tu kalau kita belajar la ilmu tabisul iblis dia. Ahli alim, orang yang ada ilmu, 9 benda iblis suruh buat benda baik, 1 kan dia bermasuk jarum jahat. Kan? 1 je, 9 dah dia tahu. 9 dia buat benda baik, okey. Iblis pun pandai strategi, dia pun sabar. Kita tak apa, kita bagi dia chance buat benda baik 9. 1 ni dia kalah. Kita pitang ni, kita pitang 1 tu, iblis. Sebab tu Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih, apabila dia jentik, dia bermasuk jarum kesombongan dalam hati para ulama, dia kata, hang ni memang macam ni dah. Hidup mati hang ni dalam ahli, di kalangan ahli alim. Nak bermasuk jarum jahat tu. Nah, kerana jika engkau melakukan kesalahan, maka ilmu dapat membebaskan dirimu daripada hukuman. Maknanya iblis masukkan lagi. Dia kata, tak apa, bila hang mengaji hebat, hang ada dalil, hang faham kitab dan sebagainya, bila hang buat satu kesalahan, hang tahu hukum hakam tu. Nampak? Dia suruh ulama ni buat benda baik dulu. Lalu iblis membisikkannya tentang kelebihan yang dimiliki para ulama. Maka dibacalah nas-nas berkaitan dengan kepada orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqatan ila jannah. Riwayat Bukhari. Sesiapa yang bersusah payah dalam menuntut ilmu, Allah akan memudahkan urusan dia untuk masuk dalam syurga. Syaitan masuk. Kan? Allah. Dia mana benda?
Dan juga jika seseorang terkecoh dan menerima bisikan serta musuh iblis ini, maka dia akan tercela. Iblis dia begitu cara. Jika begitu, maka dia dapat berkata, jawapan atas sebenarnya dapat ditinjau dari 3 sisi. Baik, kita tengok tuan-tuan, apa sebabnya ulama ni terjatuh. Pertama, kita tengok, memang para ulama diutamakan kerana ilmu, tidak dinafikan. Sebab tu dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa darjat di kalangan orang beriman dan di kalangan ahli ilmu. Ini nas Al-Quran. Ahli ilmu, orang yang ada ilmu, dia tak payah dia angkat diri dia, orang angkat dia. Sebab tu kata Masruq bin Abdul Rahman Al-Hamdani rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, dalam Hilyatul Awliya oleh Al-Imam Abu Nu'aym Al-Asbahani, dia mengatakan bahawa annal alim ay yakhshallaha, sesungguhnya ahli ilmu semakin banyak ilmu dia, semakin bertambah takut dia pada Allah. Itu tanda ahli ilmu. Adapun ahli jahil, annal jahlu ay ya'jaba bi amalihi. Adapun ahli jahil, orang yang tak ada ilmu, ngaji pun sikit-sikit dia berbangga dan ujub terhadap amalan yang dia buat. Ay ya'jaba bi amalihi, dia ujub, dia buat sikit tapi dia punya bangga dia tu, dia punya sombong dia tu melebihi orang lain. Ini kata Masruq bin Abdul Rahman Al-Hamdani rahimahullah ta'ala. Baik, memang para ulama diutamakan kerana ilmu, memang betul dan kita pun menyanjung ulama kerana ulama lah yang membawa kita untuk memahami agama, untuk kita mengaiti agama kita ini. Kalau bukan mereka, maka kemungkinan tak tahulah kita ni lagu mana dalam beragama. Namun andaikan tidak ada amal, maka ilmu itu tidak ada artinya apa-apa. Nampak? Iblis ni dia pandai. Maknanya apa? Dia ada ilmu tapi dia tidak beramal. Weh, mengajak merata ceruk ni, tiap malam duk mengajak orang, tanya pergi semua orang katakan ustaz. Sebab tu kata hamka satu ketika dahulu di Indonesia, pak kiai di sana, apabila dia nak beli sesuatu barangan, dia tak payah beli, orang bayar kat dia. Kalau dia nak cari isteri, dia tak payah pergi cari, orang akan carikan isteri kepada dia. Air minumannya diminum, tangannya dicium oleh pengikut rapat dia. Ini kata hamka. Ayak ni dia bingung separuh lepas tu dia tinggal, orang mabuk minum ayak dia, kata hamka. Maknanya ketinggian ilmu tu orang tengok, orang pandang, orang hormat ahli alim. Tapi yang membedanya ialah dengan belitan syaitan ini ada ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Yang ni sebab tu dalam surah Shaf Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran sangat murka Allah SWT kama la taf'alun, apabila dia bercakap satu perkara namun dia tidak melakukannya. Kalau dia bercakap, dia menyuruh dan dia cuba untuk melaksanakan, itu hal yang lain. Seperti mana dalam nas Al-Quran, in uridal islah mastata'at, dia nak untuk memperbaiki sesuatu perkara semampu dia. Sebab ada orang dia rajin untuk mengajar orang tapi tak ada niat untuk beramal, itu tak sama. Ada orang dia mengajar, mendidik, berjumpa dengan masyarakat, menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, namun dia cuba untuk semampu dia melaksanakan tuntutan dalam agama. Itu hal individu yang berbeza. Man istata'a ilaihi sabila, semampu dia. Kadang-kadang ustaz ada cerita banyak ni, kadang-kadang dia bukan buat semua orang pun, kan? Dia hanya menjadi penyampai saja, tapi dia buat takkan mana yang dia mampu. Itu tak ada masalah, kan? Sebab tu dalam agama dia ada at-targhib wa tarhib. Ada ucapan-ucapan yang berbentuk galakan dan juga ancaman. Bahkan disebut juga al-fadailul a'mal.
iaitu hadis-hadis ataupun cerita tentang kelebihan-kelebihan. Dan kadang-kadang kita cerita kelebihan dan tak mampu untuk kita laksanakan, untuk kita menaikkan semangat dan motivasi di antara kita. Yang penting kita berusaha untuk melaksanakan tuntutan dan juga kefahaman ilmu yang kita sampaikan. Tapi tak sama macam hal pertama ni. Ada ilmu awal-awal lagi, dia tak mau beramal dengan hal tersebut. Ini berita syaitan. Jika aku tidak mengamalkannya, berarti aku sama dengan orang yang tidak mengerti maksudnya. Hingga keadaan diriku tidak ubah. Orang yang mengumpulkan makanan dan memberikan makanan itu kepada orang yang kelaparan, tetapi dia sendiri tidak makan dan tidak mempergunakan makanan itu untuk menghilangkan rasa laparnya. Ibnu Jauzi dia buat satu analogi, dia buat satu perumpamaan. Orang yang ada ilmu, dia suka sampai ke orang tapi dia tak beramal. Analoginya seperti orang yang duk rajin bagi orang makan. Bagi orang makan, tolong mana satu orang yang dalam kelaparan dan sebagainya, tapi dia sendiri tak makan. Dia duk bagi orang, dia tak makan. Lagi-lagi dia mati. Sebab apa mati? Sebab dia tak makan. Dia duk bagi orang. Macam itulah ahli-ahli. Ada ahli, tapi dia tidak beramal. Pertama. Yang kedua, dapat menyanggahnya dengan celaan yang ditujukan kepada orang yang tidak mengamalkan ilmu. Seperti kisah Nabi SAW tentang seseorang yang dilemparkan ke dalam neraka Allah SWT. Allahu Akbar. Ya, Nabi pernah pesan kepada sahabat, ada di kalangan ahli ilmu, ya, dipandang tinggi oleh masyarakat. Orang panggil dia ulama, orang panggil dia pewaris Nabi. Apa saja ucapan gelaran yang orang bagi dekat dia. Tapi kata Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim muttafaqun alaih, Nabi pesan, Nabi kata, ada puak yang ahli alim dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Ni hak kita duk takut ni. Kena masuk dalam neraka. Pasal apa tuan-tuan? Lalu ususnya terburai masuk dalam neraka. Usus dan perut ni terburai. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Usus dia terburai. Kemudian berkata, dahulu aku menyuruh kepada ma'ruf, namun aku tidak melaksanakannya. Bila orang tanya, awak yang jadi lagu ni? Kalau tak salah saya, ini juga disebut dalam riwayat lain, disebut dalam Bahrul Mazi Syarah Sunan Tirmizi. Bila orang tanya dekat dia, pelik dekat dunia dia memang suka ajak orang buat benda baik, tapi kenapa di hari akhirat dia masuk neraka? Orang tanya kepada Tuhan. Rupanya dia jawab, dahulu aku menyuruh orang melakukan ma'ruf, aku suruh buat benda baik, pantang lepas dapat mikrofon, aku kira ada ceramah kan? Ada hak jenis kaki ceramah, ada kira orang kan? Diri dia tak ingat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan jaga ahli keluarga kalian daripada terjerumus ke dalam neraka Allah SWT. Sebab tu Puan Ainon, kalau tak salah saya, dia pernah mengkaji, ini seorang ahli pakar dalam bab kepimpinan ni. Saya membaca tulisan-tulisan dia. Dia kata di antara karismatik Nabi SAW, Nabi ni dia kadang-kadang dia tak banyak untuk menasihati apa dia selalu menggalakkan untuk melakukan sesuatu perkara. Namun kalau nak tegur orang secara direct ni, Nabi kurang melakukannya. Nabi banyak melakukan secara af'al, secara tindakan. Bila orang tengok Nabi buat satu perkara, itu satu contoh, itu satu nasihat yang para sahabat dapat pelajari daripada akhlak dan juga tindakan Nabi. Yang disebut sebagai da'watul bilhal, dakwah dengan tindakan, dengan perbuatan, lebih berkesan berbanding dengan dakwah kita dok cakap ni. Kadang cakap dia masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tapi kalau kita tengok kelakuan dia sendiri, perbuatan dia sendiri, berbekas dalam diri kita, berbekas. Nabi SAW banyak buat macam tu berbanding Nabi tu nasihat orang ni secara direct. Kerana nasihat ni agama ajak kita, kalau orang minta nasihat baru kita bagi. Jangan kita ni duk sat-sat bagi nasihat tu. Memanglah bagi.
Tapi kadang-kadang orang tak perlukan nasihat kita. Ada waktu-waktu yang orang tak perlukan nasihat kita. Tidak, enggak. Setuju dengan saya? Nabi buat macam tu. Nabi kata, kalau orang minta nasihat, kita kena bagi. Tapi kalau orang tak perlukan nasihat, maksudnya mungkin dia nak tenangkan dirinya, dia nak cari muhasabah diri dan sebagainya. Jangan kita ni duk ambil. Orang kata apa? Dalam istilah lain, jangan kita ni duk pulul sangat. Duk sat-sat nasihat, aku dia pun tak lerak nak dengar. Ada waktu dia, bukan sentiasa dengar tentang pada ceramah, kira nasihat dia 4 jam. Bukan begitu. Dakwah bukan begitu. Sifat dinamik dan fleksibel dalam urusan dakwah ini. Nabi tahu bagaimana kondisi seseorang itu. Ada perlu dia untuk dia menyendiri, untuk dia bermuhasabah diri. Ada waktunya dia perlukan nasihat. Dan dia minta nasihat, Nabi bagi nasihat. Ya, kerana dalam agama inna din nasihat. Kerana agama ialah nasihat, menasihati di antara satu sama lain. Nasihat pun tengok keadaan. Dan bukan kira main nasihat begitu saja. Tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian justru aku tidak melakukannya dan mencegah dari mungkar, namun justru aku juga melaksanakannya. Allahu Akbar. Dia cegah buat benda tak elok, dia cegah dalam melakukan kemungkaran, dalam masa yang sama dia juga buat benda tu. Jika ada benda begitu, dia termasuklah hadis. Dia termasuklah hadis. Kemudian juga daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ya, celaka bagi orang yang tidak berilmu, yakni orang yang dan kecelakaan bagi orang yang berilmu dan tidak beramal 7 kali. Ada 2 kelompok kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Pertama, orang yang tidak berusaha untuk mendapatkan ilmu. Hak ni pun masalah juga. Dia tidak berusaha untuk mempertingkatkan ilmu dia. Ini pun masalah. Tuan-tuan sekalian, sebab tu bila habis bulan Ramadan Al-Mubarak ni, tuan-tuan sekalian, sepatutnya kuliah-kuliah ilmu kita ni perlu diimarahkan oleh anak-anak karya kita. Kenapa lah sibuk macam mana pun tuan-tuan, seminggu sekali tu kena ada lah pasang telinga dengar kuliah ilmu. Kadang-kadang kita sibuk ni tuan sekalian sampai tak sempat untuk duduk dalam kuliah ilmu. Tu saya ceritalah fadilat dan kelebihan cukup banyak lah tuan-tuan. Cuma soalannya ialah bagaimana kita mengurus masa kehidupan dan kerja kita ni untuk memeriahkan kuliah-kuliah ilmu di masjid-masjid qaryah di kampung kita sendiri. Sudah sekian. Ayat ni cabaran. Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata ada 2 kelompok ahli. Pertama, dia memang tak ilmu-ilmu ditambah, dia malas tambah masalah. Yang kedua, ada ilmu tapi dia tidak beramal. 7 kali celaka kata Abu Darda kepada puak ni. Allah Akbar. 7 kali. Oh, ni berat tanggungjawab ahli ilmu. Berat tanggungjawab ahli ilmu. Baik, yang ketiga, menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang berilmu kerana tidak mahu mengamalkan ilmunya, seperti iblis dan lainnya. Celaan antara orang yang berilmu namun tidak beramal adalah dengan firman Allah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-5. Dalam Quran habaq bagi kita, ahli ilmu yang tidak beramal ni macam keldai dia bawa kitab. Keldai bila datang keldai dia bawa kitab. Keldai tu bukan taumah. Keldai ni sifatnya dia boleh bawa barang yang banyak, yang berat-berat, walaupun jalan pelan, tapi dia bawa barang dia boleh bawa banyak. Tak sama macam kuda. Kuda dia tak boleh bawa barang banyak-banyak. Kuda ni dia manja sikit tapi jalan laju lah. Tapi dia kena banyak berehat, dia kena banyak makan. Sebab tu kalau kita belajar dalam ilmu sirah, dalam peperangan Uhud, apabila Abu Sufyan bagi tahu kepada Sayyidina Ali dan Nabi SAW bahawa tunggu, kita akan bertempur lagi dalam Badar seterusnya, kata Abu Sufyan. Waktu Abu Sufyan tu jadi ketua perang dalam peperangan Uhud, ya, Nabi pesan kat Sayyidina Ali, Ali hampir tengok tentera musyrikin Mekah, depa naik kuda ke depa naik unta? Hampir tengok. Kalau depa naik unta, bermaksud depa mohong, depa nak balik ke Mekah, depa tak mau bertemu dengan kita apa. Tapi kalau depa mengundangi kuda, bermaksud depa memang nak serang kita. Kerana agak mustahil kalau orang nak naik kuda nak pergi ke apa dia
Allahumma salli ala Muhammad ke Mekah kembali, kerana itu perjalanan yang jauh, ia memerlukan berhenti ke satu tempat yang banyak dan yang panjang. Maksudnya kuda tak sama macam unta. Begitu juga keldai. Keldai Allah SWT buat perumpamaan. Dia bawa kitab yang banyak, namun dia tidak beramal dengan kitab tersebut. Dan tidak ada berkah. Iblis memperdayakan orang-orang yang mendalami ilmu dan juga beramal dari sisi lain. Iblis membaguskan di hadapan mereka sikap sombong kerana ilmu, dengki terhadap persaingan, riak dalam mencari kedudukan. Ini 3 benda ni cukup bahaya juga. Sebab tu para asatizah, kalau ramai sikit orang dah mula ikut kuliah dia, betul tak? Orang dah mula ikuti dia. Ingat pesanan Ibn Jauzi. Ingat pesanan Ibn Jauzi ini, bahawa perasaan ujub, takabur, dengki dengan persaingan dia. Kata, aku lagi kemah daripada dia. Subhanallah. Apa tujuan sebenarnya kita menyampaikan ilmu? Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk ummah, ialah untuk dakwah, ialah untuk ummah, bukan untuk menaikkan kedudukan diri sendiri. Ini hal ini disebut oleh Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih. Dia dengki dengan persaingan. Dia tengok ada orang cuba untuk menjatuhkan dia, dia cantas kembali. Dan ini yang berlaku di kalangan ahli agama. Cantas mencantas di antara satu sama lain, dengki menengki di antara satu sama lain. Allah. Kembali kepada maqasid dan matlamat sebenar untuk kita menyampaikan dakwah, terjun dalam masyarakat supaya apa? Untuk bersama dengan ummah. Itu sahaja. Untuk dakwah, untuk Islam dan untuk kemenangan Islam. Ini sahaja cita-cita dan harapan kita. Bukan selain daripada itu mengkayakan adik-adik kita, meninggikan kedudukan kita, dan juga pernah sombong dengan ilmu yang kita ada. Wal'iyadzubillah. Riak dalam mencari kedudukan. Riak dalam mencari kedudukan. Kadang-kadang iblis menunjukkan kepada mereka bahawa yang demikian itu termasuk hak yang wajib mereka lakukan. Dia kata, hang dah ada ilmu, mestilah ramai sikit followers hang tu. Contohnya, kan? Hang dah ramai pengikut, hang dah ada ilmu, beribu duduk di belakang hang. Kalau hang kata A, orang akan ikut A tu. Kalau hang kata B, orang akan ikut B tu. Hang mesti kena cari kedudukan, kekalkan kedudukan. Iblis. Jika tidak melakukannya, justru mereka melakukan sesuatu kesalahan. Iblis masuk dalam hati para ulama, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana salafun salih, ulama yang rabbani, mereka sedaya upaya menyembunyikan dan juga sedaya upaya untuk tidak disanjungi oleh orang. Lihat saja Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari pada waktu dia dibuang, kitabnya dibakar. Imam Bukhari, bila dia mati, baru orang sedar kitab dia sangat berjasa dalam perkembangan ilmu Islam. Bila dia mati, Imam Bukhari tak menyesal, kerana itu perjuangan dia amanah dengan ilmu. Dia tak menyesal sampai akhir hayat dia. Dia tidak dipandang tinggi pada waktu itu. Tetapi kitab-kitabnya ditulis, Al-Adab Al-Mufrad, Jami' Sahih Al-Bukhari, dan banyak lagi kitab-kitab lain yang ditulis di tangan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Itu menunjukkan keikhlasan Imam Bukhari dalam menyampaikan ilmu kepada umat. Dan sampai hari ini kita menikmati kesarjanan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ulama yang rabbani, dia tak mau sedaya upaya untuk disanjungi oleh masyarakat. Begitu juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal di penjara. Begitu juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Nawawi dilucutkan jawatan, dibuang negeri, duduk di tempat dia. Ini ulama-ulama yang rabbani, yang kita kena belajar sesuatu daripada dia. Al-Imam Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah ta'ala, seorang tokoh dakwah, ulama dari bumi India.
Bila kita baca buku dia tuan-tuan, bila kita baca buku dia, bila orang tengok rumah, tuan-tuan tahu dia duduk rumah flat je dekat India tu. Dia ni tahap ulama dunia, bukan ulama kampung dah, ulama dunia. Bila dia masuk di universiti, orang panggil dia untuk bagi syarahan, conference di peringkat international. Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullahu ta'ala, orang kenal siapa tulisan-tulisan dia. Rumah dia tu je, duduk dalam flat, keluar pakai tongkat. Ulama besar, Rabbani. Ini yang kena belajar sesuatu daripada tokoh-tokoh yang tak ambil dunia ni masuk dalam diri dia. Dan bukan bermaksud bahawa ulama-ulama ni mesti kena pakai kereta, tak elok. Baju pun cupang-camping, bukan masuk macam tu. Saya nak bagi tahu bahawa mereka tak ambil dunia itu menjadi maqasid dan tujuan dalam perjuangan dakwah dan ilmu mereka. Ini yang membedakan di antara ulama yang rabbani, yang benar-benar hidup demi Islam, hidup demi ilmu, hidup demi dakwah, bukan dengan kepentingan tertentu. Tuan-tuan, setakat itu dulu perkongsian pada Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-7, iaitu muslihat iblis terhadap para penguasa. Maknanya kena habis semua. Ulama pun kena, ada ilmu pun kena, penguasa pun kena juga. Nanti kita akan tengok apa nasihat Imam Ibn Jauzi kepada para penguasa yang ada jawatan, supaya dia tidak terlepas, supaya dia mengambil pengajaran daripada tipu iblis terhadap para penguasa. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.